صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب الأضام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi menjadikan kita dalam kalangan orang-orang yang beriman, masih lagi menjadikan kita dalam kalangan orang-orang yang masih lagi berjaya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunaikan sembahyang fardu secara berjamaah, masih lagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik sampai ke hari ini dengan limpahan-limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dengan semua itu menjadikan kehidupan kita selesa pada hari ini, tuan-tuan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur juga kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita terpilih di antara orang yang duduk sebentar untuk sama-sama kita melihat, mengkaji, merenung, meneliti perihal yang berkait rapat dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tingkah lakunya. Hendaknya bila kita melihat tingkah laku Nabi, perangai Nabi ini, kita faham sama-sama dan dapat kita serap resapkan masuk dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kecintaan kepadanya dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia semua, jika kamu cinta pada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kau ikut aku. Jadi orang yang cinta pada Rasulullah ni sebenarnya itu adalah tanda-tanda orang yang menyintai Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sayang pada Allah ni bukti dia kena ikut Nabi. Ikut semua yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Taala lagi, kalau kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikutlah aku, yuhibbukumullah. Allah Taala akan sayang, akan cinta pada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan sekadar sayang, tetapi menghapuskan, mengampunkan dosa-dosa yang kita buat selama ini, tuan-tuan. Itu sebab kita cuba usaha untuk mempelajari, meneliti tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi, tuan-tuan, membicarakan tentang hadis yang panjang ini, cerita daripada Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW sendiri, tentang peribadi Nabi Muhammad
sebahagian daripada peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada buku tu boleh tengok muka surat 47 lah. Tapi ramai yang tak ada buku kitabnya. Tak tahulah bila kita boleh usahakan Tuan Imam insya-Allah lah, mudah-mudahan. Kata Hasan. Hasan ni cucu Rasulullah lah. Kata Hasan, cucu Rasulullah sallallahu. Kemudian aku tanyakan mengenai duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, kebiasaan Rasulullah SAW tidak pernah duduk ataupun berdiri melainkan dengan berzikir. Tidak pernah menguasai tempat duduk dan melarang seseorang untuk menguasai tempat duduk. Nabi, dia duduk ke, dia berdiri ke, dia tak duduk saja-saja, dia tak berdiri saja je, tapi dia berzikir. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu Allah Ta'ala ceritakan tentang siapakah yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang mempunyai, yang tajam mata hatinya, ulul albab kan. Ciri-ciri dia orang yang sentiasa mengingati Allah, berzikir pada Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sama ada dia dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, atau dalam keadaan dia berbaring, hati dan jiwanya masih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dalam kehidupan. Kita tak dapat nak buat tuan-tuan. Hatta Nabi tidur pun disebutkan, Nabi tidur matanya lelap tapi hatinya jah. Hati Nabi sentiasa jaga. Mata lelap tapi hati Nabi sentiasa jaga dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tidur, habis semua tidurlah. Tak ada nak jaga-jaga. Kita masa kita berdiri ni, kita boleh berzikir, ramai berzikir. Masa semayang, masa main bola tak ada zikir dah, tak payah main bola. Masa kita motong kotah atau buat kerja harian kita di sekolah, tak ada zikir-zikir dah tu, tak usah dah kan. Kita hanya ingat Allah Ta'ala ni. Orang awam macam kita ni, ketika waktu solat, lepas 2 waktu solat, kita dah tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Memang tak ingat kan, sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. Ketika mana kita sibuk dengan urusan dunia tu, di sana celahan-celahan waktu tu ada dalam hati kita ingatan pada Tuhan, itu memang cukup hebat dah. Tetapi biasanya umat akhir zaman ni dia cepat lupa. Agaknya itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan solat ni 5, tapi di waktu-waktu yang langkah-langkah sikit, supaya pada ketika subuh kita ingat Tuhan, lupa balik. Zuhur kan kita ingat balik. Lepas zuhur kita lupa, asar kan ingat balik. Lepas asar lupa, maghrib ingat balik, sampailah isyak. Begitulah keadaan. Itu bagi orang yang solat. Kalau orang yang tak solat, memang tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala langsunglah. Ini yang Nabi buat. Kemudian disebut tidak pernah menguasai tempat duduk dan melarang seseorang untuk menguasai tempat duduk. Tak ada siapa-siapa punya tempat duduk. Ini kadang masalah juga kan. Ini dia kalau tempat duduk ni dalam majlis ni, di masjid ke di surau, kalau ikut adabnya gitulah. Siapa datang dulu, dia duduklah kat mana-mana duduk. Rumah Allah, dia berhak duduk di mana-mana pun. Tapi dulu ada juga bergaduh ni kan. Dia dah biasa duduk kat tiang tu, tiba-tiba hari tu dia lambek. Ni bukan kat sini, tempat lain. Orang kata sini lah kan. Dia suruh orang tu bangun. Ni tempat saya, dia duduk tempat lain. Yang itu tak boleh buat macam tu tuan. Yang itu tidak berhak buat macam tu dalam majlis. Nabi tak ajar macam tu. Nabi datang ke mana tempat, mana tobo tu apa? Mana tempat kosong tu, keluarlah tobo. Mana tobo kosong, mana tempat kosong tu, situlah Nabi duduk. Kan? Itulah yang dilakukan oleh, yang viral sekejap dulu oleh Presiden Turki. Kan? Dia datang lambat sembahyang Jumaat, akhir dia sembahyang sebelah tempat letak kasut. Tak ada orang aku presiden tapi berkuak ambil satu tempat. Tak ada. Itu orang yang memahami agama macam tu. Kalau kita nak duduk tempat tu, kita datang awal. Datanglah awal. Kan, datang awal. Duduk situ. Orang yang nak duduk satu tempat, lepas tu dia keluar. Ambil wuduk kan. Dia keluar tu bukan masa yang lama. Bukan dia keluar, dia dah datang masjid awal, dia keluar kejap sebab rumah dia dekat masjid. Dia pergi makan, minta darah dulu, borak dulu rumah dulu, tu dia balik. Tengok orang duduk tempat tu, dia tak boleh halau orang tu. Tak ada hak dia.
Tapi orang yang nak masuk, kemudian dia nak qada hajat, dia keluar. Tiba-tiba tempat duduk tu dah ada unduk. Dia berhak untuk dia beritahu orang tadi tempat duduk saya. Minta tuan tempat duduk lain. Dia berhak. Dia berhak begitu. Tu adab dalam kita dalam majlis. Dia berhak. Bukan halau, bincang halau-halau. Tapi lebih baik kalau dia mencari tempat duduk yang lain. Kalau tak ada tempat duduk lain, dia boleh kata, saya duduk sini tadi tuan, minta. Kalau boleh tak tuan beralih. Memang hak dia. Andainya dia dah duduk awal tadi, kemudian dia keluar. Jadi orang yang faham, saya sampai dia elok ya kosong. Dia tak cakap macam tu dah. Takkan dia cakap macam tu sekali. Saya sampai dia elok tu, ni sejadah ni siapa bontang tadi. Kalau tuan nampak tempat ni kosong, siapa bontang sejadah ni kan? Kalau orang ni faham, dia akan bangun lah. Kalau orang tak faham, dia bergaduh tu. Mana ada orang, saya bukan buta. Tak ada orang sini tadi dah saja. Kan? Jadi kalau orang faham, dia tahu, dia keluar. Tapi dia anjurkan juga dalam adat Islam ni, kalau kita boleh cari tempat lain, cari tempat lain. Tapi kalau dia nak duduk tempat tu juga, itu memang hak dia. Isu dia sekarang ni, orang tak faham. Itu yang jadi bergaduh-gaduh. Mentang-mentang lah dia selalu datang surau, datang masjid. Masjid ni macam mamak yang punya pula. Mengakit orang tu. Padahal dah datang lambat. Kan? Itu juga dalam adab. Budak yang sembahyang depan ni, orang tua tarik, kau budak-budak. Dalam kitab-kitab besar, budak tu berhak duduk depan. Dia berhak duduk depan. Walaupun dia muda. Itu adab dalam majlis lah. Jadi Nabi tidak pernah menguasai tempat duduk dan melarang seseorang itu untuk menguasai tempat duduk. Bahkan disuruh tafassahu fil majalis kan. Disuruh kita ruang, bagikan sahabat kita. Cuba bagi ruang orang untuk duduk. Ini kan duduk saja di lebar paha tu. Jangan selesa kan. Dia lebar-lebar kan dah ramai dah mula majlis kan, dia pun kecil duduk dia. Dia dapatlah. Tempat tu apa sikit, lebar sikit. Botol-botol perangai Belanda cik tanah buat. Ini tak boleh macam tu. Sebab tu kan dalam majlis kita tengok sahabat-sahabat Nabi kan, bila ada pertemuan majlis ilmu, daun-daun atas pokok tu tak jumpa tanah nak duduk. Daun jatuh atas ribaan para sahabat. Sebab nak cerita rapat itu. Mereka duduk memberi ruang pada orang lain. Jadi ini antara yang kita boleh buat di sinilah insya-Allah. Tapi kita tak payah dah. Tak payah nak risau-risau nak lapang-lapang tempat dah. Memang lapang pun. Kan sebab itu ya orang dah panas dah. Kok kira-kira kalau surau ni Allah hai. Kalau tidur semua baring-baring seorang manjang-manjang pun tak ada ruang lagi. Kan? Yo. Memang itu ada hadis sebut kan. Kita jumpa duduk setempat tu, kalau turun rahman dapat dah kita tempat tu. Ada hadis itu, ada riwayat macam tu. Kalau kita nak elok duduk tempat tu, tapi kalau kita nak duduk tempat tu selalu, kita datang awal. Jangan kita datang lambat. Datang awal duduk situ. Nanti bila kita selalu datang awal, akhirnya orang lain pun segan duduk situ kan. Padahal bukan tak boleh duduk, boleh duduk. Kalau kita hari tu lah ambil pula cik tu, selalu datang Jumaat pukul 2 oleh, hari tu tak macam mana power imam mula-mula 2 oleh 45 datang Kita dah datang situ dulu, tak apalah. Duduk itu. Tapi kalau kita nak duduk tempat yang sama, kita datang awal. Supaya kita berhak untuk duduk di mana-mana tempat. Datang awal. Duduk di saf harapan, tempat mana yang kita selalu pilih. Pot kita lah, itu kan. Itu yang Nabi sebut tu. Kalau orang tahu kelebihan semayang di Warisan Harapan ni, kalau perlu mengundi, nescaya mereka akan mengundi. Kan jadi kalau boleh tempat tu eloklah tempat itu. Itu antara amalan ulama-ulama dulu pun selalu buat macam tu. Orang alim kelihatan sebab tu kadang-kadang dalam banyak riwayat aku datang selalu nampak riwayat nampak orang duduk di tepi dinding. Topik yang sama duduk situ. Kan? Jadi kita boleh buat macam tu. Selagi mana tidak menimbulkan suasana yang kurang enak lah. Kadang-kadang jadi bergaduh pula kan. Kau dia naik duduk kat situ, mentang-mentang tu bawah aircon tadi. Isu bukan bawah aircon, kita datang awal. Kalau kau datang awal, kau duduk kat situ, tak ada masalah pun. Tapi nak cop tempat tu, tak boleh macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedang Jumaat semua. Tempat belah sana tu saya punya ya. Yang duduk, siapa datang awal, belakang sikit. Tak payah macam tu dah. Kalau kita datang, nak duduk situ, datang awal. Tapi jangan kita ompuk tu kawasan kita. Jangan itu tuan-tuan. Kan? Jadi masjid rumah Allah Ta'ala ni luas untuk semua orang. Sesiapa boleh duduk. Jadi itu di antara kelebihannya kalau kita ni istiqamah dalam amalan. Kita selalu datang awal. Selalu ke masjid, muka
Asar, ada subuh, ada zuhur, ada isyak, ada sampai duha pun. Situ tempat lama-lama orang akan jadi sogan duduk situ. Kita tak pernah ngabar ni tempat saya tak orang jadi sogan. Akhirnya itu kelebihan ni. Bila kita istiqamah lama-lama, orang datang awal ada seorang dua datang. Nak duduk situ. Ni cik ni tempat sogan nak soal, dia tu tempat lain. Sebab kita istiqamah, kok sekali datang, kali tak ada orang. Kan? Ada kita tengok di masjid 2-3 orang sahabat-sahabat kita kan yang dia taklah kata, "Mam, ni tempat saya ni ya. Saya dah booking tempat ni, jangan bagi orang lain." Tak ada cakap macam tu. Kita faham tapi orang lain segan nak duduk situ. Sebab dia tahu, ini acik ni selalu duduk ni, kita pun meraihkan dia. Itu saya tak nak komen panjang-panjang lah. Nanti saya ke dalam pula. TikTok keluar. Nampak rakam ni. Siap tunjuk lah gitu. Nah, jadi Allahu Akbar Tuhan. Ini nak cakap. Yalah kan. Tapi di belakang ni kita memang mampu untuk orang yang boleh solat tau. Ni ada imam situ semua dia nak geng-geng dia, bukan geng dia. Kan kok kita datang sini imam batal. Dah orang soju, puluh dingin, masam kencing manis kencing semua datang. Duduk dengan belakang imam. Asal dia bertugas tu saya boleh terima lah. Adalah sebab adalah keperluan ni kan. Adalah keperluan ni. Kita di masjid pun memang 3 tempat tu, saya selalu perasan tu 3 tempat tu bagi imam, Bilal nya kan. Bila 2 orang imam. Saya perasan tapi kadang-kadang bila imam tak datang, orang lain naik kat tempat tu tak ada masalah pun. Tak adalah tempat tu imam tak datang itu kosong ya ni, tempat imam yang duduk. Kono-koman kan tak adalah dah. Ramai kan sahabat-sahabat kita yang naik kat situ. Cuma yang naik tu pastikanlah. Kalau dia naik kat belakang imam tu, kalau apa-apa berlaku pada imam, dia bolehlah naik ke atas tu. Dengan bila imam dah keluar, dia pun pergi kat sebelah tu. Suruh tu naik kan, tak naik orang. Di sini pula. Jadi, biar kan kita ni mampu untuk menggantikan tempat imam. Tak pun kata mampu beritahu, "Imam jangan batalan solat ya. Kalau kau batal, saya batal kamu." Tadi tak pernah berlaku macam tu lah kan. Jadi semua orang berhak duduk lah kan. Tapi kalau ni adalah kewajarannya kan. Urusan mungkin di luar. Wallahu alam. Yang lain tu kita bincang keluar. Allah. Okay, mana tadi dah jauh dah kita selesai ni. Kita masuk ke pekan jalan. Apabila dia sampai pada tempat orang yang sedang berkumpul, maka baginda duduk di mana ada tempat terluang dan tidak pernah menghalau orang lain daripada tempat duduknya. Dan baginda juga menyuruh berbuat seperti itu. Nabi tak pernah halau orang. Baginda selalu memberikan kepuasan bagi siapa sahaja yang duduk bersama baginda. Sehingga jangan sampai ada orang merasa bahawa orang lain dimuliakan oleh baginda lebih daripadanya. Ini Nabi, maknanya Nabi melayan semua sahabatnya sama rata. Kecuali kita dah bincang dulu, siapa yang lebih takwanya itu lebih Rasulullah raikan. Tapi asalkan dia nama sahabat, bagi Nabi sama. Kecuali yang lebih takwanya. Kan lebih Nabi raikan. Itulah sikap Nabi SAW. Itu juga dengan kita hari ni. Kita ada ramai-ramai kawan kan. Tentulah kawan-kawan yang menunjukkan kepada kita ketaatan. Bila kita berkawan dengan dia, kita jadi ingat pada akhirat. Kawan-kawan tu kita kena kawan dengan selalu. Sebab dia akan mengingatkan kita pada kematian, pada Nabi, pada Quran, pada zikir, pada istighfar. Jadi kawan-kawan tu yang kita sebut dulu. Imam Syafi'i sebut, jumpa kawan tu jangan lepaskan kawan macam tu. Jangan lepaskan. Apabila ada yang duduk di majlisnya, baginda selalu bersabar sehingga orang itu akan bangun terlebih dahulu. Nabi kalau majlis ni bukan majlis macam kita faham, maknanya kalau ada duduk buat dengan Nabi, jumpa Nabi, soal jawab dengan Nabi, Nabi cuba sedaya upaya Nabi puaskan dia. Sempurnakan hajat, kemahuan dia. Sampailah akhirnya sahabat tu yang minta beredar, bukan Nabi. Itu maksud dia. Sampai sahabat tu yang minta beredar. Kecualilah kalau Nabi, macam kita pun kan, kecualilah kita kalau ada apa-apa hal yang mendesak, kita akan segeralah. Tapi kalau tidak, kita akan layan sahabat kita tu. Sebaik mungkinlah. Ini yang Nabi buat. Nak tunjukkan Rasulullah ni melayan sahabat-sahabat yang dengan baik.
Apabila ada yang meminta kepada baginda sesuatu hajat, maka baginda selalu memenuhi permintaan orang itu. Atau apabila tidak dapat memenuhinya, baginda selalu berkata kepada orang itu dengan perkataan yang baik. Sifat Nabi semua naik, apa yang orang minta, Nabi akan cuba sempurnakan. Kan kita dah bincang sebelum ni, Nabi sanggup berhutang nak bagi orang lain, nak tolong orang lain, sesuatu yang kita tak pernah buat. Kan sebab itulah orang yang berhajat ni sebenarnya dia perlukan sesuatu kan. Jadi memenuhi hajat orang tu sebenarnya cukup besar fadilatnya. Sebab itu Nabi dia buat dan dia sebut, dia bagi tasji'an, bagi galakkan kepada ummah dia untuk buat benda yang sama. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Panjang hadis tu kan, ada menyebutkan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan di kalangan orang-orang yang mukmin di dunia ni, maka Allah Ta'ala akan lepaskan satu kesusahan di akhirat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, pasti Allah Ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan urusannya di akhirat. Barang siapa yang menutup aib orang lain, pasti Allah Ta'ala akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menyempurnakan hajat, menolong hajat, Allah sentiasa membantu seseorang hamba itu selagi mana hamba itu membantu saudaranya yang lain. Kan wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Selama itulah Allah Taala akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mana hamba itu membantu orang lain. Maksudnya kalau kita nak mengundang pertolongan dan bantuan daripada Allah, kita kena tanam dalam pemikiran kita ni untuk bantu orang lain. Kan? Jadi tak salah nak jadi senang jadi kaya. Yang salah jadi kaya tu untuk diri sendiri. Tapi kalau tanam, ya Allah jadikan aku ni orang yang kaya harta dunia, dan jadikan aku dengan kekayaan tu aku adalah orang yang banyak memberi daripada menerima. Itu doa macam tu. Ya Allah ya Tuhanku, kadang-kadang aku jealous tengok orang lain yang boleh beri banyak-banyak usah ebit bagi jenis orang ni berinya Allah. Sebab dia banyak harta, ya Allah aku tak ada harta, ya Allah. Kau jadikan aku banyak harta, dan dengan harta tu kau jadikan aku orang yang paling banyak memberi daripada menerima. Seronok memberi orang. Kan? Nilai kita sebenarnya bukan pada apa yang kita ada. Tu bukan nilaian kita sebenarnya. Nilaian kita yang sebenar adalah sebanyak mana kita boleh memberi dengan barang yang kita ada. Kan? Orang ngeteh muka bumi ni pandang, dia melihat siapa yang ada banyak harta dia kaya. Tak. Agama kita, nilai kita bukan banyak mana yang kita ada, tapi banyak mana yang kita boleh beri pada orang lain. Jadi kita tak ada harta, kita sebagai pemegang amanah, sebahagian harta Tuhan. Gitu. Dan kita tengok orang yang memberi dia tak kau rugi dah. Tak kau pernah rugi ya. Orang banyak kan orang kaya di Malaysia ni yang memberi kan. Tak pernah dia rugi, hartanya lagi bertambah, berkat tuan-tuan dan puan. Semua orang selalu berpuas hati dengan budi pekerti baginda. Malah tidak ada perbezaan sedikit pun di antara mereka dalam pandangan baginda. Majlis baginda itu adalah tempatnya orang yang ramah tamah. Kita dah bincang dulu, orang mukmin ni dia kena ramah kan. Al-mu'minu alifun wa ma'lufun, la khaira fi man la ya'luf wa la yu'laf. Orang mukmin tu dia mesra, ramah tamah dengan orang. Tak boleh kita cuba usahakan. Majlis baginda itu adalah tempatnya orang yang ramah, orang yang pemalu, orang yang sabar dan menjaga amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu antara ciri-ciri orang beriman yang berjaya, iaitu orang yang menjaga amanah. Tidak pernah di majlisnya itu ada yang meninggikan suaranya. Di majlis itu tidak akan ada yang menghina seseorang dan tidak ada yang menyiarkan kejahatan orang lain. Duduk sama-sama Nabi, sahabat Nabi ni tak ada orang yang suka menghina orang lain, mencaci orang lain, mencerca orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna. Quran sebut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah menghina sebahagian kaum lelaki
kaum lelaki yang lain. Kerana mungkin boleh jadi orang yang kau hina tu lebih baik daripada yang menghina tu. Itu juga di kalangan orang perempuan, wala nisa, perempuan juga jangan kau hina perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang kau hina tu lebih baik daripada yang menghina itu. Quran ajar macam tu kan. Jangan menghina orang. Hari ini macam-macam alasan orang gunakan helah untuk mengharuskan perbuatan menghina orang. Diletakkan sebalik hujah kita nak menyebarkan ilmu. Kita nak mempertulkan kesilapan orang awam macam-macam. Kan? Nak mengharuskan perbuatan tu. Nak mengharuskan perbuatan tu banyak. Kita tengok hari ni tuan-tuan, zaman maklumat mudah dapat di ujung jari. Kan? Bila berlaku sesuatu yang dia tak puas hati, dia pun buat pula rakaman video baru. Tembak awak tu. Konon ustaz tu. Satu Malaysia tahu. Kan? Bagi alasan. Saya bukan apa. Saya nak buat canian. Kan? Saya sebenarnya bagi alasan. Bagilah alasan. Satu perbuatan yang tidak cukup. Memang tak cantik lah. Sedangkan kita sama-sama Islam. Kan? Bukan payah sangat. Kalau betul nak betulkan kesilapan, telefon aja lah. Bukan, tak perlu bagi orang tahu. Masalahnya ustaz, dia dah sebarkan dengan orang ramai. Beritahu dia, dan dia boleh umumkan dengan orang ramai. Saya silap minggu lepas. Tak ada masalah. Boleh je. Dia boleh betulkan sendiri. Dia betulkan sendiri. Ini pula alasan macam-macam. Dah tersebar ustaz, kita kena botuan, jadi saya botuan balik. Niat nak membetulkan kesilapan memang niat baik, tapi dalam masa yang sama menjatuhkan maruah sahabat yang sama agama dengan dia. Sebab tu kadang-kadang saya tak berkenan macam tu tuan-tuan kan. Tapi nak buat macam mana, inilah dia zaman akhir zaman. Banyak fitnahnya, banyak macam-macamnya kan. Jadi kita tak selamat. Tak apa selamat zaman fitnah ni. Siapa pun, ustaz kau tak ustaz, memang tak selamat. Saya pun ni tak lama ada orang tam tengok tau. Kan? Tapi nak timur lah kan. Kita pun tak ada ilmu. Saya pun duduk kat depan ni bukan saya nak ajar tuan-tuan. Saya nak bawa bincang. Kebetulan sikit dulu mengaji bahasa Arab, faham sikit bahasa Arab. Jadi saya pandu tuan-tuan. Orang putih kata jadi facilitator je. Kan jadi tuan guru pun tuan-tuan. Itu niat saya. Nak sama-sama. Kau saja duduk rumah baca, takkan ada tu tau. Kan? Macam ni lah kita boleh baca. Seronok baca ramai-ramai. Kemudian tuan-tuan. Di majlis itu di majlis itu tidak akan ada yang menghina seseorang dan tidak ada yang menyiarkan kejahatan orang lain. Di majlisnya itu mereka selalu sama rata. Yang dilebihkan hanya ketakwaan. Ini dah banyak kali kita jumpa perkataan ni. Mereka saling berlaku rendah diri, yakni bertawaduk sesama mereka. Yang lebih tua selalu dihormati dan yang muda selalu disayangi. Kan Nabi sebut laisa minna man lam yarhamu saghirana wa yuqir kabirana kan. Bukan di kalangan kami orang umat aku kata Rasulullah yang tidak mengasihi orang-orang anak-anak kecil, orang muda di kalangan kami dan menghormati orang tua. Yang lebih tua selalu dihormati dan yang muda selalu disayangi. Sedangkan orang yang punya hajat lebih diutamakan, didahulukan. Dan orang-orang asing selalu dimuliakan dan dijaga perasaan. Ini sifat Nabi kan. Dia ingatkan kita jangan menghina orang. Jangan siarkan kejahatan orang, keaiban orang. Kan? Kemudian menyayangi orang lain. Bila kita menyayangi orang lain, maknanya kita tidak menyakiti orang lain. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar adalah orang Islam yang selamat, orang Islam yang lain daripada lidah dan tangannya. Kan? Kalau kita tak nak dicerca orang, janganlah kita mencerca orang. Kalau kita tak nak diburukkan orang, jangan kita lah burukkan orang lain. Inilah kalau kita mula memaki orang lain akan memaki kita confirm. Berlaku pergaduhan kerana kes hina menghina, caci mencaci kan. Apalah kau kutuk dia ni, dia ustaz, dia kutuk mak saya kan. Bergaduhan. Yang mula-mula mencaci tu akan dapat dosa. Al-mustabbani ma qala fa'alal badi ma lam ya'tadil mazlum. Hadis sahih Muslim. Selagi mana orang yang kena hina tu dia tak melebihi orang lain, melampaui orang lain, orang yang menghina dia tu, maka orang yang mencaci tu, dua orang mencaci. Seorang ni khabar, mak kau jauh, mak kau pun jauh tadi kan.
Mak kau hitam, mak kau pun hitam. Mak kau kuning, dia semua kuning. Ya, mak kau hijau, mak kau bangang. Itu dah lebih dia dapat dosa lebih nanti. Jadi kalau dia elok kan, biar yang pertama ni dia balik seratus maka dosa dia pada Nabi sebut. Bila ada dua orang yang mencaci, maka dosanya pada yang pertama mencaci. Dia yang mula kalau dia tak caci orang, dia tak caci dia dah. Tapi kalau berlebih-lebih benar lah yang kena caci dia. Dia akan dapat yang lebih-lebih tu. Yang patut dia balik tu, okeylah lepih lah. Yang lebih-lebih tu, dia akan dapat dosa. Lebihan yang dia buat tu. Sebab itu kadang-kadang jangan jadikan diri kita ni penyebab kepada orang dapat dosa lebih banyak daripada kita. Kita marah orang, kutuk orang. Orang tu marah, orang tu kutuk kita lebih teruk daripada kita kutuk dia. Itu berlaku kerana kesilapan kita. Sebab tu zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, semuanya disebutkan sahabat-sahabat yang pemalu, yang sabar. Nabi ajar begitu. Hampir pasti dulu nak berlaku peperangan kan, kes apa? Masing-masing cerita kelebihan nenek moyang masing-masing. Diapi-api oleh orang Yahudi dalam tafsir surah Baqarah kan. Orang Yahudi api-api sampai sahabat Ansar dengan Aus dan Khazraj nak bergaduh. Padahal Nabi dah satukan jadi golongan Ansar. Orang Yahudi tak tengok sahabat Nabi bergaduh. Sampai bawa pedang nak berbunuh-bunuhan. Nabi ingatkan balik. Tengok tuan, cantiknya akhlak Nabi, akhlak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi elakkan pintu kepada syaitan nak mencurahkan minyak untuk membesarkan lagi kebakaran. Kita jangan bakar dulu. Kata Hasan, maka aku bertanyakan mengenai keadaannya apabila baginda sedang berada di kalangan kawan-kawannya. Jawabnya, Rasulullah SAW seorang yang periang. Rasulullah ni seorang yang periang. Budi pekertinya baik, mesra, sentiasa ramah. Tidak berlaku kasar maupun bengis terhadap seseorang. Kata Hasan lagi, tu ini Rasulullah ni, dia seorang yang periang. Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syama'il telah ada. Dalam kitab Syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi kan, akhlak Nabi dikarang oleh Imam Tirmizi itu, dalam Syama'il tu ada. Kata-kata daripada seorang sahabat, riwayat Imam Tirmizi, aku tak tengok orang lebih banyak senyum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak nampak. Riwayat Imam Tirmizi. Maknanya Rasulullah ni dia periang, dia senyum, dia selalu senyum. Sehingga disebutkan maka nadhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tak adalah Nabi tu ketawa. Mana ketawa Nabi tu bentuknya senyum. Dia tak macam kita sampai nampak yang kecil tu tengahnya tu. Bola-bola kan. Nampak semua-semua geraham kita. Tak keluar lah cacing 2-3 ekor tang mulut itu kolak itu tu. Nabi tak ada dia senyum yang tu je. Kan banyak kisah kan Nabi senyum. Sayyidina Jabir pun sebutnya. Sejak aku masuk Islam kata dia, tak salah saya Sayyidina Jabir kan. Setiap kali aku jumpa Nabi mesti senyum. Nabi mesti senyum, sentiasa senyum. Nabi itu periang lah. Kalau kita tengok dalam Syama'il tu Nabi pernah ada seorang yang menegur. Siapa? Zuhair kan namanya, Nabi suka gurau. Ada sekali tu Zuhair, Nabi peluk Zuhair ni. Zuhair ni terasa. Dia nak marah dia, siapa ni tolong lepaskan aku. Lepas tu dia mana-mana dia perasan ni Nabi ni. Lagi dia dah kek dada Nabi, suruh Nabi peluk lagi. Cantik nampak macam mana Nabi dengan para sahabat. Syukur sahabat ni kan peluk ke Rasulullah SAW. Insan yang mulia, melebihi para malaikat. Sahabat-sahabat syukur Nabi peluk dia. Gitu keadaan. Kita nampak bayangan bagaimana Nabi dengan para sahabat. Macam mana Nabi dengan sahabat naik unta tu kan. Naik unta tu, tiba-tiba orang perempuan tahan depan tu. Cantik lah orang tu. Nabi duduk belakang, sahabat tu duduk depan. Orang perempuan tu nak tanya Nabi. Sahabat tu pandang jenia je kan. Tak ada Nabi tu. Woi, kita ni. Sekali kepala tu. Mata kau ni jagalah sikit. Nabi pusing. Sahabat tu tahu Nabi suruh jangan pandang perempuan tu. Sing. Nabi pun sekali. Kita sekali, kalau kedua pung sekali. Faham kau? Kotuk kepala kawan tu, itulah kita kan. Tap kotuk Nabi tu sing. Pandang kali. Nabi tolak. Hingga Nabi sebut inna lakal ula wa laysat lakal saniyah. Yang pertama tadi
tu joki, kawal lah menang dia. Yang kedua tu bukan kau punya tu, setan punya tu. Kan Rasulullah cakap tu. Yang pertama tadi kau punya. Dah lah sekali nak menang. Lawa berlawan tu dia menang. Yang kedua. Tengok cantik tu. Kat Nabi SAW kan. Banyak dalam sirah ni, dalam kisah dengan Nabi dengan para sahabat ni cukup banyak. Ketika gali Khandaq tu, bagaimana Nabi dipanggil makan, tapi Nabi tak suruh ni susahnya pergi makannya. Nanti orang tahu tak. Nabi sebelum-boleh nak boleh semua yang berkerja itu makan semua dengan Nabi SAW. Dia suruh banyak angkuah kan. Maka berlakulah banyak mukjizat Nabi SAW ketika itu. Kita dah ngaji dalam kitab Rahiful Makhtum dulu. Dah lupa kat itu. Betul kan? Akhirnya Nabi sanduk-sanduk tak habis-habis. InsyaAllah. Nabi itu mesra, ramah tamah, tidak berlaku kasar maupun bengis terhadap seseorang. Tidak suka berteriak-teriak, tidak suka perbuatan yang keji. Tidak suka mencaci dan tidak suka menghina. Selalu melupakan apa yang tidak disukainya dan tidak pernah menolak permintaan seseorang yang meminta. Nabi tak pernah minta. Yang awal tadi, kalau pun Nabi tak boleh sangat, Nabi akan cakap dengan cakapan yang baik, yang boleh orang itu terima. Tapi dalam banyak riwayat, Nabi ni selalu sering menyempurnakan permintaan orang. Baginda meninggalkan 3 jenis perbuatan. Ni nak kena tahu ni, apa yang Nabi tinggalkan ni. Iaitu baginda tidak pernah menghina seseorang atau memburuk-burukkannya. Nabi tak pernah. Tidak pernah mencari-cari kesalahan seseorang dan tidak akan bercakap kecuali yang baik sahaja, yakni yang berfaedah. Tak pernah buruk orang, tak mencari-cari kesalahan orang. Kemudian Nabi tak cakap kecuali yang baik sahaja. Kita ni tak buruk-burukkan orang ni mungkin tidak pernah mencari kesalahan ni. Sekarang ni dalam dunia sekarang ni, dunia orang cari salah orang ni. Kan? Nak kita nak jatuhkan seseorang tu, kau cari salah dia. Dia senarailah banyak kesalahan kawan tu. Itulah wajah manusia akhir zaman ni. Kemudian Nabi tak akan bercakap kecuali yang baik, yang ni berfaedah. Inilah Nabi kan semua percakapannya adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagipun dia maksum, dipelihara. Namun apabila baginda sedang berucap, maka ucapannya itu akan membuat orang yang ada di sisinya menjadi tunduk. Seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung yang hinggap. Dongayo. Apabila baginda sedang bercakap, maka yang lain diam mendengarkan. Namun apabila baginda berdiam, maka yang lain bercakap. Bila kalau dua-dua bercakap, siapa lain nak dengar kan? Nabi bercakap, sahabat bercakap. Kita mengajar, nak murid kita pun mengajar kat belakang. Memang Nabi memang goram kita tengok Namun apabila baginda berdiam, maka yang lain bercakap. Tidak ada yang berani di majlisnya untuk merosakkan atau memutuskan pembicaraan baginda. Baginda sentiasa ikut tersenyum apabila sahabatnya tersenyum, atau ketawa dan ikut juga takjub atau hairan. Mana sahabat senyum, Nabi senyum. Sahabat ketawa, Nabi ketawa. Ketawa dengan ketawa senyum, cara Nabi ketawa lah, senyum lah. Dan kalau sahabat takjub, heran, Rasulullah pun ikut sama heran. Apabila mereka merasa takjub pada sesuatu, Nabi pun ikut sama. Baginda sentiasa bersabar apabila menghadapi tetamu asing. Orang lain, orang luar yang tak kenal Nabi datang, apa pun perangai Nabi terima. Kan, menghormati tetamu. Sebab tu tak heran Nabi sendiri sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang betul-betul beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, hendaklah mereka itu memuliakan tetamu. Jadi tetamu tu bawa datang rumah, bawa rahmat, bawa rezeki sebenarnya. Tapi ada ramai orang tak syukur tamu datang rumah dia. Dia nak privacy kan. Sebenarnya tetamu datang bawa rezeki. Baginda bersabda, apabila kamu melihat ada orang yang berhajat, maka tolonglah orang itu. Baginda tidak mahu menerima pujian orang lain kecuali dengan sepatutnya. Dan baginda tidak pernah memotong pembicaraan orang lain sehingga orang itu sendiri yang berhenti dan berdiri meninggalkannya. Nabi tak pernah potong cakap orang. Nabi tak suka menerima pujian. Dan Nabi sebut, kalau tengok ada orang berhajat, maka tolonglah orang itu. Sedekah itu memang sunat. Tapi sedekah itu jadi wajib bila sedekah itu kepada orang yang benar-benar memerlukan.
Orang tu dah tak makan, dah lapar botu tak makan. Orang tu bukan sunat lagi dah, sedekah. Wajib. Orang tu dah banjir habis semua, tak ada bondo tinggal dah kan. Rumah ada rumah yang semua berlumpur lah tu. Ketika tu jadi wajib orang yang ada sekitar tu untuk bantu. Belikan pakaian. Kalau dia tu susah. Belikan keperluan-keperluan dia tuan-tuan. Hari ni kita tengok sahabat-sahabat kita yang pergi dengannya dah. Hari ni ramai bagi baju begitu kan. Itu dah banyak dah tuan-tuan. Sekarang ni yang penting orang banjir dia tak nak baju-baju dia sana ni. Baru ni petang seorang jumpa sahabat tu daripada dia duduk Seremban tapi kerja di Ampang. Sekarang ni banyak baju ni dah berlambak-lambak dah. Kadang jadi kotor lah, baju tak tahu letak mana kan. Dah banyak yang berkotak-kotak. Sekarang ni keperluan memang duit. Sebab yang rusak barang elektrik itu ini banyak benda ni nak baiki. Kalau bagi baju tak boleh beli barang lain lah. Kalau bagi duit apa benda pun dia boleh beli. Kan jadi yang itu yang perlu hari ni. Di sekolah saya tu ada seorang budak haji tu. Itu memanglah kita tengok rumah memang habis betul lah. Yang itu memang keuangan dan yang perlu. Petang ni pun telefon, Ustaz minta maaf saya hantar kereta dah tak ada tak saya nak nyawa-nyawa kereta, adiknya 2-3 orang tak sampai sekarang. Esok gila dia tertanam, saya balik air kami boleh Ustaz? Tak apalah tuan baliklah, saya dan anak tuan yang lain-lain tu esok air kami baliklah. Sampai begitu sekali kan, kereta terbenam apa dah tak ada lah. Jadi susah. Kata Hasan, ni akhir tu tuan ya, kita berhentilah 8.45 kita berhenti insya-Allah, sejam cukup. Kata Hasan lagi, seterusnya aku bertanyakan kepadanya, bagaimanakah peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiam? Jawabnya, diamnya Rasulullah SAW terbagi kepada 4 keadaan. Jadi orang tanya, kalau Nabi diam, macam mana keadaan Nabi itu? Dijawab, ada 4 keadaan diam Nabi itu. Pertama, iaitu diam kerana berlaku sopan. Nabi diam sebab Nabi tunjukkan tingkah laku sopan. Kedua, diam Nabi kerana selalu berhati-hati. Kalau cakap kan mungkin tersilap, jadi Nabi diam, berhati-hati, waspada. Ketiga, diam untuk mempertimbangkan sesuatu. Nabi diam, fikir nak pertimbang satu urusan, satu hal. Atau yang keempat, diam kerana sedang berfikir. Adapun pertimbangannya berlaku untuk mempertimbangkan pendapat orang lain serta mendengarkan perbicaraan orang lain, sedangkan pemikirannya selalu tertuju pada segala sesuatu yang akan kekal dan sesuatu yang akan lenyap. Disebutkan di sini, kalau Nabi pertimbangkan sesuatu tu, adapun pertimbangannya berlaku untuk mempertimbangkan pendapat orang lain serta mendengarkan perbicaraan orang lain. Kalau Nabi pertimbangkan sesuatu, sebenarnya Nabi pertimbangkan cakap orang. Tapi kalau Nabi fikir, biasa Nabi fikir tentang fana dan yang kekal. Dan keutamaan akhirat, kebinasaan dunia, Nabi selalu fikir 2 perkara tu. Peribadi Rasulullah SAW sentiasa berlaku sopan dan sabar, dan baginda tidak pernah menimbulkan kemarahan seseorang dan tidak pernah membuat seseorang membencinya. Baginda sentiasa berhati-hati dalam segala perkara, selalu suka pada kebaikan dan berbuat sekuat tenaga untuk kepentingan dan demi kebaikan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Nabi itulah keadaan sifat Nabi. Adapun bawah ni tuan, hadis ini dari perkataan tu sampai belakang, itu sebenarnya lebih kepada pemberitahuan bahawa hadis ni ada disebut dalam kitab ni, dalam kitab ni, dalam kitab ni, dalam kitab ni. Saya ingat saya tak perlu baca lah, kita anggap bab Nabi lah, sebab bawah ni komentar tentang hadis di atas. Perenggan bawah ni sampai habis tajuk ni adalah merupakan komentar tentang hadis-hadis di atas. Dia kata dia, hadis ini pernah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam bab Syama'in daripada sumber Hasan bin Ali. Jadi cuma tentang komentar hadis di atas lah. Jadi kita berhenti kat sini tuan-tuan, kita anggap tajuk ni dah habis. InsyaAllah murah rezeki, panjang umur tuan-tuan. Kita tengok pula bagaimana keadaan mengenai para sahabat Nabi SAW. Ini cukup banyak kan?